Kalau dimainkan lagu ini, pasti ramai yang tahu dan mengimbau kenangan. Sayang terenggiling emas, alah sayang. Nostalgia seni bersama penyanyi Hazlina Kamsan. Perkongsian viral, Yogyakarta disayangi dengan sikapnya yang ringan tulang. Juga diskusi menarik peraturan-peraturan makanan. Apakah yang perlu kita tahu? Dah makan ke belum? Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama dengan Haziq Husni dan Fariha On. Diharapkan anda semua sehat hari ini. Apatah lagi semalam di negeri Selangor bercuti. Jadi kita mulakan siapa-siapa yang semalam bekerja bagus. Selamat kembali lah. Sebagai kita yang baru naik cuti ni hari ini, selamat kembali untuk menjalankan tugas kita. Dan seperti biasa pastinya 12 Disember Betul. 2023. Tak, orang sekarang ini telah merancang bagaimana untuk membawa anak-anak nanti bercuti sekolah pada 16 Disember nanti. Ya, betul. Okey, dah start cuti sekolah kan? So, jadi dah boleh dah fikir ke mana nak bawa anak-anak kita untuk pergi bercuti. Kalau boleh tu, pergi bercuti biar ke tempat-tempat yang berfaedah, tempat-tempat yang berikan manfaat kepada anak-anak, yang berikan anak tu besaran otak yang hebat, yang cergas, yang cerdas. Supaya anak-anak kita dapat kembali ke sekolah nanti dengan lebih segar. Tapi apa pun, kena buat perancangan awal. Terutamanya kita tahu bahawa bulan Disember ini kan cuaca kan tidak menentu. Jadi apa kata kita bagi sedikit informasi terkini berkenaan dengan cuaca untuk hari ini. Di mana beberapa kawasan Kuala Lumpur hujan Pagi hujan. Memang agak gelap sikit. Ya? Memang agak gelap sikit. Okey, Kuching cerah, alhamdulillah. Kota Kinabalu cerah, Labuan cerah, Kanggar cerah, Petaling Jaya. Tempat kita lah. Tempat kita lah hujan nanti hingga pukul 10 Alor-Star Kota Baru pun cerah, Kuantan, Ipoh cerah, Senai dijangka hujan sedikit pagi ni, Putrajaya pun dijangka hujan sedikit pagi ni, dan seterusnya di Air Keroh cerah, Kuala Terengganu dijangka hujan sikit pagi ni. Bayang lepas Kuala Pilah pun cerah. Ada tak sedikit amaran? Tak ada. Tiada amaran ibu petir, tapi amaran ada sedikitlah di Pahang, Terengganu dan Johor. Yang akan menghadapi amaran ribut petir sampai 12 Disember sampai 10 pagi ni lah. Tak ada apa-apa insyaAllah. Jadi kita sarankan juga lah kalian untuk melihat bagaimana nanti di informasi yang diberikan oleh Meteorologi Malaysia kalau misalnya nak merancang pergi ke mana-mana. Dan seterusnya kita berikan sedikit perkembangan terkini berkenaan dengan COVID-19 di Malaysia. Ya, berhati-hatilah kita. Janganlah kita ke tempat yang ramai orang, yang orang kata sesak sebab sekarang ini COVID kembali mengganas. Dan katanya meningkat sehingga 87% kes. Sebelum ini kalau kesnya 3,626 kes, nampaknya dah melonjak ke 6,796 kes sekarang ini. Tapi apapun diberikan maklumat juga bahawa setakat ini masih lagi dalam keadaan yang terkawal oleh Kementerian Kesihatan dan tiada varian baharu yang ditemui setakat ini. Ya, katil mencukupi katanya, fasiliti kesihatan juga tidak membebankan buat masa sekarang ini, tapi kita kena berjaga-jaga supaya kita tidak membebankan petugas kesihatan ni. Jadi berhati-hati, cuba untuk jaga penjarakan fizikal, kalau boleh pakailah kembali pelitup muka tu. Sekarang sebab kadang-kadang kita dah lupa, kita dah berada pada fasa yang terlupa. Kan kadang-kadang ingat dulu memang satu kewajipan macam sebelum keluar tu dah ada dah kotak pelitup muka tu kita letak kat tepi sebelum keluar. Ada stok lagi tak? Ada bro. Kalau tak ada saya ada jual. Tak ada. Itu PM tepi nanti Okey. Cubalah untuk cari pelitup muka tu, masih ada lagi kat farmasi-farmasi banyak lagi. Dapatkan untuk kita menjaga kesihatan kita. Bukan setakat COVID, influenza pun sekarang ni mengganas, demam, macam-macam virus lagi yang ada. Jagalah diri kita, jagalah kesihatan kita. Okey, untuk hari ini, hari Selasa pagi ni kita nak kongsikan ni satu lagi inspirasi lah juga. Katanya ini telah viral dan memberikan satu lagi sudut pandang baik bagi semua rakyat Malaysia. Ini dia Yogyakarta di mana pengawal keselamatan wanita ini telah pun diberikan pengiktirafan, dapat peringkat persekutuan dan juga darjah kebesaran daripada Yang di-Pertuan Agong hasil daripada kebaikan yang dilakukan. Ya, kalau baca komen-komen mengenai kita panggil anti-guard ni, banyak komen-komen yang baik, banyak komen-komen yang kata memang kalau pergi ke hospital ni memang anti ni memang sangat-sangat baik, menyenangkan ramai orang di situ. Ya, jadi jom kita lebih megakan lagi. Yoges mendapat pengiktirafan darjah kebesaran daripada YDPA di Istana Negara pada 19 Disember nanti. Ya, jadi jom kita tengok sedikit video
mengenai Aunty Gad. Bukan bersama video. Dah bersama Memang dah video kita. call bersama dengan Aunty Yoges. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Dah masuk kerja ke? Dah punch card? Dah ada punch card dah. Dah Lari punch card, kejap pergi okey. kereta. Dah pukul 7 dah pancik dah. Pukul 7. Okey. Apa pun terima kasih kerana sudi bersama dengan kami walaupun di waktu bertugas ini kita ambil sedikit masa sahaja. Ya, Aunty Yoges berada di Hospital Pemansuri Bainun dekat Perak. Jadi mungkin bagi yang menonton sekarang di MSI dengar agak delay sedikit, mungkin ada technical kan? sedikit. Jadi, Aunty, nak tanya ni cerita mengenai video yang itulah yang mendapat perhatian Menteri Kesihatan kita. Ya. Aunty? Dengar tak? Jadi bagaimana bila Pertama Aunty nak ucapkan terima kasih. Boleh dengar Encik? Boleh. Silakan Aunty. Feeling memang never. Dan Aunty ingin nak ucapkan ribuan terima kasih. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga-warga Ipoh yang support Aunty ni. Warga Hospital Permaisuri Bainun, unit keselamatan saya dan syarikat saya United. Kerana dengan komen-komen anda semualah Aunty dapat terpilih dan dapat pingat dekat bahagian dekat istana. Saya pun tak tahu nak cakap apa lah. I want to wish thank you so much. Selagi Aunty ni ada, Aunty akan menolong anda semua. Dan akan berikan satu terbaik untuk anda untuk memudahkan semua urusan di Hospital Permaisuri Bainun ini. InsyaAllah. Kami mendoakan kesihatan. Okey, bagaimana sebenarnya? Dah lebih 4 tahun berkhidmat. Jadi, kadang-kadang kita hospital ni satu tempat yang datangnya sesak dan sebagainya. Apa sebenarnya yang membuatkan Yoges Huari mempunyai satu semangat yang luar biasa untuk membantu mereka ni? Ya. First untuk melupakan masa-masa silam saya dulu, maybe lepas kahwin semua everything. So inilah cara untuk saya melupakan sesuatu dan dapat menolong mereka. Saya rasa I did it. Kirakan saya berjaya untuk memudahkan kerja mereka dekat sini. Saya rasa happy sangat. Ya. Dan tanya ni, mungkin ada sedikit pesanan, mungkin ada sedikit nasihat yang akan diberikan oleh Aunty. Nak tanya, apa sebenarnya nilai-nilai murni yang harus ada dalam diri setiap pengawal keselamatan Aunty? Okey. Tanggungjawab kita sebagai pengawal dan apa tugasan mereka. Kena ada sikap tolong-menolong, bantu-membantu. Ya. Kalau ada semua sikap ni, saya rasa dekat mana pun tak ada masalah lah. Ya. Betul. So tak tahu kena ada kerjasama. The first kena ada kerjasama. Kalau ada kerjasama, everything good lah. Ya. The kerja Pernah very tak good. Aunty menghadapi situasi tegang yang tidak diingini, ada nampak orang Kena bergaduh? bertanggungjawab atas tugasan yang diberi untuk kita. Aunty, pernah tak menghadapi situasi tegang di mana nampak ada orang gaduh ke, situasi-situasi yang cabaran dia lah kan? Okey, kalau dalam situasi macam itu pernah Aunty hadapi. Saya tak pernah kata saya tak pernah hadapi. Saya pernah hadapi. Tapi Aunty, kita mungkin tak dapat nak signal. Pernah, tapi saya akan dengar lagu Tuhan untuk menenangkan diri saya dulu. Okey, lagu diri apa sendiri tadi? kena tenang ya. Ketuhanan, konsep sebelum ketuhanan. benda tu nak jadi, I want to cool my mind first before I want to Okey, itu yang terbaik kan. Sebab kadang-kadang kita ni kalau tengok pengawal keselamatan kita takut. Sebab selalunya pengawal keselamatan ni kat hospital garang. Ya. Jadi ini salah satu contoh yang terbaik sebenarnya untuk kita menjadikan iktibar dan pengajaran kita juga kan. Okey. Untuk yang telah viral kan video-video. Ya. Boleh cakap saya sekali sebab kami tak apa-apa dengar.
Okey, sebab dia delay satu, delay. lepas tu line pun Betul. agak mungkin signal kat sana Gangguan. agak kurang. Gangguan. Okey, apa-apa Tak kita dengar, Puan? Kami pun tak dapat dengar Aunty kat sini. Apa pun Aunty, kami nak bagi tahu yang kami sebenarnya berbangga Betul. dengan pencapaian nanti. Lagi-lagi 19 hari bulan nanti akan mendapat pengiktirafan darjah kebesaran daripada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Jadi mungkin Aunty nak ceritakan mengenai persiapan nanti sebelum 19 Disember nanti. Terima kasih. Persiapan nanti, silakan. Tak dapat. Mungkin kita tak dapat nak dengar. Gangguan. Dengar tak? Pakai Okey. Pakai apa? Alamak, kita nak dengar Aunty punya ucapan. Nampaknya kita melalui satu masalah besar dengan pakaian line yang kita. saya akan pakai ke istana, kebaya. Wow. Pakai kebaya. Warna apa tu? Ya, Encik. Warna merun dengan warna hitam. Okey. Untuk Nanti besok, kongsikan untuk- tau gambar dengan kami tau. Ini semua daripada anda saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Kalau bukan anda, saya tak akan menjejak ke istana saya. Ya, baik. So, I rasa very happy lah. Thank you so much. Terima kasih Aunty, juga memberikan Dengan contoh komen-komen yang baik kepada kami juga sebenarnya. Sebagai manusia perlu ada nilai-nilai Terima kasih, murni Puan. yang perlu Terima kita kasih. kongsikan kan Ya. kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Aunty sebab sudi bersama kami. Teruskan berkhidmat, teruskan beri keperkhidmatan yang baik kepada semua pelawak-pelawak yang ada di Hospital Raja Permaisuri Bainun di Perak. Terima kasih Aunty. Salam sejahtera. Okey, terima kasih. Itu dia Arya Geswari, pengawal keselamatan wanita di hospital. Betul tak saya cakap? Kalau kita pergi hospital kan, pengawal keselamatan semua orang takut. Betul. Lepas tu dekat hospital memang tak boleh nak bising, tak boleh nak tekan horn ke apa kan. Jadi antara tugas-tugasnya untuk berdepan lah dengan situasi-situasi macam tu. Betul kan. Situasi nak bagi tahu orang supaya jangan bising. Bukan senang tau. Jadi apa yang dilakukan oleh Aunty Ogos ni adalah satu perkara yang harus dicontohi dan kami semua looking forward. Betul. Untuk saksikan bagaimana agaknya Aunty Ogos pergi ke Istana Negara untuk menerima pengiktirafan darjah kebesaran nanti pada 19 Disember. Nanti kita kongsikan jugalah gambar kan pakai kebaya merun dan juga warna hitam. Ya, cantik. okey. Dan lepas ini kita akan kembali ke nostalgia lama kita. Saya nampak kan pakai baju merun juga. Ada warna hitam juga. Hari ini. Ini kita bawakan kembali. Ini dia boleh kata lagi juga nostalgia seni khas Lina Kamsan. Ya, khas anda Lina nak saksikan Kamsan. kejap lagi. Jangan lupa terus bersama kami di MSI. Liwanglah liwang kang mas, liwanglah liwang mekane ya mendong. Liwanglah liwang kang mas, liwanglah liwang mekone ya mendong. Sayang terenggiling kang mas, alah sayang terenggiling, sayang terenggiling bayu ombo sisi putri ledang turun melayang, iwak kutuk iwak lele motone ngantuk wetenge ngele. Sayang terenggiling kang mas, alah sayang terenggiling, sayang terenggiling bayu ombo sisi putri ledang turun melayang, godong pisang rawak-rawek
Uang pujang alah turu dewe. Rupa-rupane Kang Mas, alah rupa-rupane. Rupa-rupane Bayu, anake Mbok Rondo. Putri ledang turun melayang, ono kotak ora ono gambire, turu geledak dak ono betire. Rupa-rupane Kang Mas, alah rupa-rupane. Rupa-rupane Bayu, anake Mbok Rondo. Putri ledang turun melayang, kembang jarak, kembang jagung, berani bawa, berani tanggung. Kembang jarak, kembang jagung, berani bawa, berani tanggung. Kembang jarak, kembang jagung, berani bawa, berani tanggung. Terima kasih. Okey, kita jemput. Tahun 1993 menjadi puncak kegemilangan penyanyi lagu Putri Ledang ini mencipta nama di persada seni. Lebih istimewa, lagu bergenre tradisional ini dipertandingkan di Anugerah Juara Lagu 1993 sekaligus meletakkan nama Lina Kamsan sebagai penyanyi yang disegani. Sepanjang kerjaya, dia berjaya menghasilkan beberapa buah album, antaranya Jangan Memilih Jalan Sendiri tahun 1981 sebagai album sulung Pujuk-Pujuk Dia dan Curahan Hati. Selain menyanyi, bakat seninya terus dicungkil dalam bidang lakonan. Watak lakonannya dalam sebuah drama berjudul Inang Bersanggul 2 telah menyenaraikan namanya buat kali pertama ke peringkat akhir Anugerah Skrin TV3 bagi kategori pelakon wanita terbaik 1993. Pada tahun 1996, Lina Kamsan membuat keputusan untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga, menyepi daripada industri seni. Kini, penyanyi lagu Putri Ledang ini turut mengusahakan perniagaan jamu yang telah diambil alih oleh anak sulungnya. Meskipun begitu, darah seninya tidak henti mengalir sehingga ke hari ini, Lina Kamsan masih menerima undangan nyanyian untuk mengubati kerinduan peminatnya. Khabare. Rasa khabare. Awis mangan. Wes. Udah. Wes mangan. Jadi kalau anda pandai berborak menggunakan bahasa Jawa, boleh nanti titip call tanda ataupun call pun boleh. Nanti kita bagi kat Lina lah. Yeah. Kita mulakan ada Lina Kamsan. Ramai tadi memuji kata, wah suara masih sedap. Alhamdulillah. Masih cantik. orang kata penyanyi zaman dulu ni, bila penyanyi lama ni bila menyanyi, suara tak berubah. Sama macam kaset katanya. Oh, ya ke? Ini peminat-peminat MHI ni. Ramai yang terubat rindu bila dapat menyaksikan persembahan Lina Kamsan di MHI. Jadi berapa lama sebenarnya dah Lina Kamsan tidak menyanyi secara langsung? Secara live ni lebih kurang
kira last kali tahun 93 masa juara lagu tu. Lagu ni lah kan dibawa. Lagu ni. Putra. Memang Lepas tu memang jarang keluar. jarang lah. Cuma show-show biasa tu adalah. Masih mengekalkan suaranya. Ya kan? Jadi bagaimana susahnya untuk mengekalkan konsistensi kuasa suara tu? Sebenarnya Kak Lina ni jaga makan. Jaga makan. Tak boleh makan pedas sangat, tak boleh makan ais. Tapi kalau lihat bagaimana kerjaya Lina Kamsan ni bermula pada 1981. Ya. Saya baru lahir 1981. Tahun lahir tu, tahun lahir. Betul. Dan sehingga kini suara tu itu satu anugerah Tuhan juga lah kan kita tahu. Tapi pastinya peminat-peminat akan bertanya cakap, lama tak nampak Lina Kamsan? Pergi ke mana sebenarnya? Membawa diri ke mana sebenarnya? Tak ke mana pun. Ada saya bermasa tahun di utara. Kemudian ada buat bisnes lah. Di samping tu ada buat bisnes. Tapi pasti mesti rindu kan nak menyanyi sebagainya. Sesekali ada jugalah dengan Uncle Jaafar On. Ada jugalah. Buat persembahan di luar tu sama tak macam persembahan di AJL tu yang macam akan ada penari mengiringi Lina Kamsan? Tak ada? Lain lah. Nyanyi seorang-seorang lah tu. Nyanyi seorang-seorang lah. Kan? Jadi apabila membawakan lagu berentak sebegini, zaman sekarang ni pula kan penerimaan orang untuk kita nak bagi orang terima dengan kita punya genre lagu tu. Kita nak masih mengekalkan budaya tu. Genre itu. Jadi macam mana? Adakah Kak Lina Kamsan akan teruskan dengan genre yang sama ni untuk tahun 2024 nanti? Kalau sesuai dengan suara tu yang ini ataupun nasyid itulah. Nasyid ketuanan lah. Ketuanan tu pun dalam bahasa Jawa juga ke macam mana? Tak. Tapi Lina Kamsan memang ada darah Jawa. Ada. Memang keturunan daripada moyang. Memang daripada Jawa. Maknanya dalam keluarga tu berbicara dalam bahasa Jawa tu tidak ada masalah lah ya? Sesekali. Taklah terlalu dalam sangat, tak terlalu pandai sangat sebenarnya. Cuma kalau orang cakap kita faham. Untuk yang bahasa biasa-biasalah, bukan yang dalam-dalam tu sangat. Macam tu. Okey, Lina Kamsan ni bukan saja dikenali sebagai penyanyi tetapi pelakon juga. Ya, tahun 80 dengan Mas Suri biasa, Demang Lebar Daun, Inang Sebagai Dua. Inang yang tu masuk dalam anugerah skrin tahun 94. 94. Masa tu dengan siapa ya? Ada 5 finalis lah. Lupalah siapa top 5 tu kan? Lupalah. Tahun 94. Tahun 94 hampir 20 tahun lepas tu. 30 tahun. 30 tahun, bukan 20 tahun. Awak pula. Okey. Dan ramai sebenarnya yang memberikan komen rindu kepada Lina Kamsan. Jom kita bacakan. Antaranya Kak Ros kata, Eman Syahir, salam sejahtera, selamat pagi. Seronok tengok Lina Kamsan masih bercantik bergaya walaupun sudah berhijab. Alhamdulillah. Hari ni cakap Johor ni. Atau peminat Bak Yu, Hazlina Kamsan, khabare Bak Yu. Waras. Bak Yu apa? Bak Yu tu macam wanita yang apa ya? Yang comel lah. Cerita lah. Memang Bak Yu. Okey, tapi kalau kita throwback lah kembali. Tahun last di AJL adalah pada tahun 1993. 30 tahun lepas. Jadi bagaimana sewaktu itu apabila kita tengok persembahan ni dengan kuda kepangnya, roh dia luar biasa. dengan busananya. Masa ni tu tak sihat ni, demam ni dengan suara, sebab tu suara tak berapa okey sangat masa ni. Demam sebab anugerah juara lagu. Memberikan persembahan yang hebat. Mungkin boleh kongsikan, mungkin di belakang kata tak sihat kan, itu cerita yang kita tak tahu kan. Mungkin ada apa yang terjadi lagi, kita mungkin berceritakan balik. Yang tu Cerita kenangan ke kan. Yang tu kalau saya nak cerita tak boleh sebab dia personal sebenarnya. Oh, okey. Mungkin personal. persiapan, dari segi persiapan dan sebagainya. Memang seminggu sebelum tu memang bersiaplah untuk ini ya, sebab dia ada kan naik apa tu dalam apa panggil tu ada dulang apa semua kan. Memang seminggu sebelum tu lah kita orang praktis. Ini idea Lina Kamsan sendiri. Seminggu sebelum. Koreografer ini idea memang sendiri. Campur lah. Campur.
Okay, jadi kalau kita nak bawakan persembahan seperti ini di atas pentas yang besar seperti AJL, kita perlu pastikan persembahan itu mengikut betul-betul kebudayaan, tarian budaya itu sendiri. Jadi memang 100% mengikut tarian sebenar. Oh, jadi memang dah research awal-awal lah Kak Lina. Memang research lah. Kan, research bukan seminggu sebelum lah. Sebelum lagi. Kalau seminggu ni nak berlatih ni susah ni. Yalah. Sebab nak bagi sing semua penari-penari yang ada dekat atas tu. Betul, nak menyanyi menari pun susah ya. Ya, susah. Dalam satu serta kan. Okey. Kita tahu juga perancangan Lina Kamsan selepas ini. Selepas ini Mungkin ada apa planning ataupun perancangan nak buat lagu raya ke, mana tahu kan. Kata tadi nak buat lagu karakan ke. Kalau ada yang sudi. Kalau ada yang sudi nak bagi Lina Kamsan buat comeback. Betul. Lagu-lagu yang macam mana yang Kak Lina suka? Mungkin kita boleh cerita lagu macam mana yang Kak Lina suka? Yang sesuai lah dengan tradisional ataupun nasyid. Memang impian tu kalau boleh tu nak rakam lagu-lagu nasyid. Mungkin dengan Wahidah ke? Itulah kita kata InsyaAllah Kak Lina minta dapat nanti ni. Nanti kita cuba cari Wahidah. Ni ada permintaan juga ni. Peminat-peminat ni kata boleh tak nyanyikan satu lagu yang mungkin lagu ni lagu yang sangat disukai oleh Lina Kamsan. Lagu apa tu? Yang Lina Kamsan selain lagu Lina Kamsan suka. Selain lagu yang saya. Mungkin tengah masak tu menyanyi ke. Allahuakbar. Mendodoi-doikan anak ke. Lagu apa yang saya suka? Favorite akak lah. Saya suka lagu Penawar Rindu. Okey. Sama. Kita nak dengar Lina Kamsan lagu Penawar. Alahai. Kita backup je. Okey. Kita boleh buat harmoni Kak Lina. Okey, ready Okey. Penawar rindu padamu seorang, kenapa selalu semangatku di kau puja. Penawar rindu padamu seorang. Terima kasih. Agak tahu tak kalau saya dengar lah suara akak kan. Ya Allah, terbuai-buai ni. Boleh terlena Kak Lina. Ini kalau anak-anak kecil-kecil dulu mesti selalu dodoi kat anak kan. Yalah. Sedap anak dekat sekolah. Orang kata lagu-lagu Mahaban. Ya. Sedapnya kalau kita dengar kan. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, terima kasih. Banyak-banyak mama. Sejak tukar baju ni mengapu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Lina Kamsan atau nama sebenar Hazlina Kamsan. Merdunya suara Lina Kamsan dapatlah mengubat rindu kita untuk mendengar suara Lina Kamsan menyanyikan lagu. Jadi kepada anda yang nak Lina Kamsan buat comeback, boleh komen dekat Facebook Malaysia TV3. Come on, Lina Hassan, comeback. Lina Kamsan, comeback. Comeback? Siapa Lina Hassan ni? Jangan kekasih lama ke? Kekasih lama. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak bercakap berkenaan dengan satu topik yang serius yang perlu diberikan tumpuan kepada peniaga-peniaga di luar dan juga kita sebagai pengguna makanan. Bagaimana kita tahu bahawa kadang-kadang banyak inovasi makanan tapi tak tahu kadang-kadang bahaya ke? Ada peraturan tau. Ada peraturan sebenarnya. Ya? Nak tahu peraturan apa? Kejap lagi terus bersama kami di MSI. Penawar rindu. Tekun membaca. Maknanya sayur sejuk beku harus hendaklah dikekalkan dalam keadaan sejuk beku. Kita kena ikut akta makanan ni tadi. Akta makanan? Ya, okey. Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturannya. Sejauh mana kita tahu ada akta makanan dan peraturan-peraturan? Kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Lagi-lagi adakah peniaga-peniaga tahu? Kan sekarang ni ada banyak jenis peniaga. Ada yang berniaga di gerai. Ada yang berniaga di kedai, restoran. Ada juga yang berniaga secara bergerak, food truck. Sekarang ni macam-macam kan. Variasi, pelbagai inovasi dan sebagainya. Okey, kita nak tahu sejauh mana keselamatan dan kualiti makanan tu. Betul. Sebab sebenarnya nak melindungi kita ni, pengguna ni. Risiko kepada tahap kesihatan disebabkan oleh makanan-makanan yang mungkin tak selamat. Kita kena saksikan dahulu. Ini satu laporan dan tinjauan yang dilakukan oleh wartawan MHI berkenaan dengan kopi arang. Kopi arang? Pernah minum? Yang dalam menuju 4 belalang tu? Itu. Oh, tu kopi kuali. Oh, okey. Jom kita tengok. Tengok dulu.
Baru-baru ini tular di media sosial tentang penambahan para arang dalam minuman kopi. Melihat kepada reaksi warganet, rata-rata ada yang teringin untuk mencuba, tetapi ada juga yang berpandangan sebaliknya. Semua gara-gara dakwaan bahawa kopi yang dimasukkan dengan para arang atau dipanggil kopi jos di Indonesia itu mempunyai keunikan rasa tersendiri. Selain itu, minuman tersebut dikatakan cara untuk menyingkirkan toksin dalam badan. Di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan bahawa mana-mana pengusaha premis makanan yang didapati menghidangkan kopi bersama bara arang boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara selama tidak melebihi 2 tahun jika disabitkan kesalahan. Pakar kesihatan melahirkan kebimbangan terhadap tindakan meminum minuman berkenaan kerana boleh mengundang kesan buruk seperti kanser berikutan sifatnya yang karsinogenik serta kemungkinan usus tersumbat jika diambil secara kerap untuk tempoh masa lama. Pemilik kedai makanan dan minuman, Muhammad Azib Hassan, 40 tahun, dia sebelum ini pernah menghidangkan kopi arang di Ceras. Namun, dia mengambil langkah selamat untuk tidak lagi menawarkan minuman tersebut atas nasihat pihak berkuasa. Awal tahun hari itu, ada beberapa customer kita lah yang membagi suggestion. Dia kata, why not try kopi arang, dia kata kan. So kami pun cubalah. Kalau ikutkan sebenarnya ada pihak KKM datang kat tempat kita lah. Dia kata kalau Cik Azib nak teruskan untuk berniaga boleh, dia kata kan. Tapi arang yang kita gunakan tu hantar pada mereka untuk diorang buat test, lab test dan sebagainya. So prosedur tu ada sebenarnya, tapi kita ambil jalan selamat lah. So kita tak nak timbulkan lagi kontroversi, kita tak nak nanti kata orang yang marketing berbentuk negatif tu yang lebih tinggi daripada yang positif kan. So kita buat keputusan untuk stop sajalah. Kopi arang, saya rasa saya pernah dengar tapi belum pernah cubalah. Tapi kalau diberi pilihan untuk cuba, saya rasa tak kot. Sebarang kan, siapa je nak cuba arang tu? Saya tak pernah dengar kopi arang tu. Kalau bagi saya minum, saya pun tak nak. Tak bahaya ke kopi arang tu? So kalau prosesnya sebegitu, saya sarankan elaklah. Sebab pertama kita tahu arang tu bukannya something yang najis. Dia cuma kotor yang tak sepatutnya bercampur dengan bahan makanan. Dan kita tahu proses macam tu memang tak selamat lah. Adakah dia dijamin memang tak terhindar daripada sebarang kuman. So pada pendapat saya, kopi arang tidak sepatutnya dijual lah. Sebagai pengguna, kita perlu mengambil tahu tentang keperluan penjagaan dan kualiti makanan. Ini langkah terbaik bagi memastikan setiap makanan yang dihadam dapat memberi manfaat untuk tubuh badan. Pernah rasa, Ri? Tidak pernah. Saya baru dengar ni. Kopi arang ni. Jadi terus kita tanya pendapat mengenai kopi arang ni bersama dengan Encik Badrul Zaman Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pematuhan Domestik Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama dengan kita pagi ni. Encik Bad. Encik Bad dah tengok dah video mengenai kopi arang tadi tu. Apa komen Encik Bad mengenai menu itu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton MHI. Terima kasih kepada Pihak TV kerana sudi menjemput kita untuk bersama berkongsi tentang Peraturan Makanan 1995 dan berkenaan kopi arang tadi. Sebenarnya di bawah Peraturan Makanan 1985 kita ada satu standard di bawah Peraturan 269A iaitu berkenaan kopi pracampur. Jadi kopi pracampur ini merupakan kopi yang dicampur dengan yang dibenarkan campur dengan gula atau madu atau glukos atau susu, krema dan juga makanan-makanan lain. Makanan lain termasuklah tokak ali dan sebagainya. So kalau kita tengok kopi pracampur ni dia boleh jadi bermula daripada 2 campur 1. Kalau 2 campur tu basic sangatlah. Gula kopi dengan gula. 3 dalam 1 biasanya kopi, gula, krema. Dan seterusnya ada 4 dalam 1, 5 dalam 1, 9 dalam 1 pun ada. 9 ada. 9 dalam 1. Yang tu dia tambah macam-macam lah, kurma atau kali manjakani dan sebagainya lah. Kebanyakan herba. So itu adalah kopi pracampur. Tapi bila dalam keadaan dia sedia diminum, kita panggil dia sebagai minuman kopi. So dalam kes ni kopi ni memang dia terkawal di bawah 269A. So yang saya sebut saja tadi yang boleh ditambah ke dalam
minuman kopi tersebut. Maknanya arang memang tak boleh. Walaupun memang sampai 9 in 1, 9 in 1 tu pun semua walaupun sebab kita tak kata arang boleh dicampur dalam tu. Bagaimana pula makanan yang berasaskan ada roti kan campur arang dan sebagainya. Itu pun sebenarnya tak boleh lah. Oh, tak boleh juga. Sebab arang tak diserahkan sebagai bahan yang boleh ditambah dalam kita punya undang-undang lah. Okey, hari ini kita lihat di atas meja ni yang tadi Haziq beria saya sangat saya tekun suka begitu membaca. Ini kitab yang menjadi panduan Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan Akta Makanan dan peraturan-peraturannya. Mungkin boleh terangkan sedikit berkenaan dengan Akta Makanan peraturan-peraturan ini. Okey. Apa yang perlu kami ketahui? Okey. Sebenarnya Akta Makanan ini telah diwartakan sejak 1983. Okey. Dan di bawah dia ada 6 peraturan, iaitu Peraturan Makanan 1985, Peraturan Kebiasaan Makanan 2009, Peraturan Pengesahan Makanan Ikan dan Hasil Ikan 2009 ke EU 2009, kemudian Peraturan Iradiasi Makanan 2011, Peraturan Fee Analisis Makanan 2017 dan juga 2016 dan juga Peraturan Pengkomudan Kesalahan Makanan 2017. So Akta Makanan ini diwujudkan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan juga penggunaan makanan serta perkara-perkara yang bersampingan dengannya. Jadi kat situ tadi ada dua important point, iaitu bahaya dari segi kesihatan yang boleh disebabkan oleh pencemaran kimia, pencemaran fizikal ataupun pencemaran biologi dalam makanan itu sendiri. Contoh dia pencemaran kuman yang boleh menyebabkan keracunan makanan dan sebagainya. Dan juga bahaya dari segi penipuan. Okey, kebanyakan penipuan yang kita temui dekat negara kita dia tidak menyebabkan bahaya lah. Contoh paling mudah. Pagi tadi ada minum teh tarik. Oh, saya tak minum teh tarik. Oh, nasib baik. Nasib baik. Tak ada. Nasib baik. Alamak, nasib baik. Tapi saya penggemar teh tarik. Okey. Apa masalah dengan teh tarik? Yang ini biasanya teh tarik ni dia nak bagi color dia cantik, nampak cantik, dia akan tambah color lah. Sebenarnya kalau ikut peraturan kita, teh tak boleh ditambah dengan pewarna, sebarang pewarna. Walaupun pewarna tu dibenarkan dalam makanan. Sebab kita nak tak nak dia menipu lah, maknanya dia bukan kita takut dia gunakan daun selain daripada teh, tapi dia claim sebagai teh. So dia nak bagi nampak warna macam teh, ditambah pewarna. So itu tujuan dia. Walaupun pewarna yang kita temui setakat ini dalam teh yang tambah warna ini adalah pewarna yang dibenarkan dalam makanan. So, saya kata tadi contoh tadi adalah penipuan yang tidak mendatangkan bahaya lah. Tapi ada juga penipuan yang mendatangkan bahaya. Kalau ingat tahun 2008 umur berapa? 20. Kira umur kira dah dapat tapi tak nak cakap lah apa. Okey, tahun 2008 ada satu krisis yang mengepang dunia, iaitu krisis melamin dalam susu. Melamin. Ingat melamin dalam susu di negara China, di mana pengeluar susu di sana telah menambah melamin dalam susu untuk menipu kandungan protein dalam tu. Dan akibat dari penipuan tersebut, dia menyebabkan 4 orang bayi mati di negara China dan 300,000 lagi masuk ward. Terpaksa dimasukkan dalam ward. So itu adalah penipuan yang bahayalah. Itu contohnya. Dia kawalan dia terhadap penyediaan, penjualan dan juga penggunaan makanan serta perkara-perkara yang bersampingan dengannya. So perkara-perkara yang sebenarnya termasuklah premis makanan itu sendiri, sebab kita bila kita sebut makanan, dia tak boleh wujud sekelip mata. Maknanya kita pejam mata kecuali ada makanan, ada mesti ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kewujudan makanan tu. Premis makanan, pengendali makanan, pembungkus makanan, label makanan dan juga termasuklah iklan makanan. So semua tu kita cover di bawah akta dalam ini. Akta ni. Maknanya bukan saja makanan, keseluruhannya. Ya. Jadi untuk tujuan pengurusan, walaupun kita ada 6 peraturan di bawah ini, 2 peraturan pertama yang kita rujuk adalah Peraturan Makanan 1985 dan juga Peraturan Kebiasaan Makanan 2009. Dia beza antara dua ni. Peraturan Makanan 1985 dia lebih merujuk kepada makan itu sendiri. Dari segi bahan pembungkus yang boleh diguna, dari segi label makanan itu sendiri dan juga standard makanan. Okey. Jadi Encik Bat, kalau kita tengok zaman sekarang ni tahun 2023 nak masuk 2024 ni, ramai yang menginovasikan makanan. Ramai yang menukar gaya makanan tu, dan bila menukar dia menambah macam-macam dekat dalam makanan dan jadilah
makanan itu mungkin membahayakan kesihatan. Jadi apakah kesannya dengan inovasi-inovasi makanan yang baru ni yang kalau kita tengok, wow, kadang-kadang tahap gulanya, kandungan gulanya dalam makanan itu sangat tinggi. Okey. Soalan yang bagus. Cuma malangnya, dari segi kandungan gula kita tak kawal. Had dia. Sebab itu bergantung kepada cita rasa masing-masing. Jadi kita tak ada kawalan dari segi had dia. Cuma untuk panduan kepada pengguna, untuk orang ramai, bagi makanan-makanan yang diproses, kita tetapkan supaya ada disertakan NIP ataupun Nutrition Information Panel ataupun maklumat pemakanan pada bungkusan makanan tertentulah, termasuklah roti, kek dan sebagainya. Dia kena nyatakan jumlah gula di situ. Jadi kalau susu termasuklah susu kan. So dia kena nyatakan jumlah gula di situ. Jadi pengguna boleh buat pilihan dengan membaca maklumat tersebut. Okey. Sekarang ni kan kita tahu evolusi makanan ni dia banyak persaingan. Kadang-kadang ada segelintir, kadang-kadang dia buat makanan tu kan sekarang kan online kan. Jadi pembungkusan tu tak ada bahan-bahannya dan sebagainya kan. Sebab ni kadang-kadang hantar penghantaran dan sebagainya. Bagaimana pula? Okey, itu satu lagi cabaran kepada kita lah. Dan benda ni sebenarnya jadi trend semenjak zaman PKP sebelum ni, di mana keadaan PKP itu sendiri menimbulkan banyak usahawan segera. Idea baru. Usahawan segera. Sebab masa tu ramai yang dikenakan terkesan kan? Ya, terkesan. Kehilangan kerja dan perniagaan terjejah dan sebagainya. So mereka melakukan perniagaan di rumah. So yang ini sebenarnya satu cabaran baru pada kita. Dan sebab itu kita mengambil inisiatif untuk menggunakan satu program di mana kita panggil home base pengiktirafan home base, di mana kita nak semua yang menjaga makanan yang menjadikan makanan di rumah untuk dijual, kita nak mereka berdaftar dengan kita. So kita akan bagi logo pada dia punya dia punya produk, dengan syarat produk tu melalui kehendak label kita. Kehendak label kita. So 4 perkara yang basic dia kena letak adalah nama produk, nama sebutan produk, kemudian nama dan alamat dia, tempat dia, kemudian berat bersih dan juga senarai ramuan untuk produk tu. Itu harus. Itu mesti letak. So label ni sebenarnya penting sebab penting untuk kita tahu siapa yang pengeluar dia. So kalau apa-apa berlaku senang kita nak trace. So di bawah akta kita sendiri pun label adalah salah satu aspek yang kita tekankan. Di mana kalau untuk produk import sendiri dia kena ada juga nama dan alamat pengeluar di sana dan juga nama dan alamat pengimport. Dan juga negara asal dia. Baik. Okey, tapi kalau kita tengok ada soalan daripada penonton kita bercakap mengenai bagaimana KKM mengawal produk minuman ni yang lagi-lagi yang pracampur di pasaran sekarang ini, dan apa tindakan pengguna jika menemui produk-produk yang mungkin ada pracampuran yang tidak mengikut akta ini. Okey. Jadi untuk makluman semua, kita sentiasa menjalankan pemantauan ke atas produk pemakanan di seluruh negara lah. Bukan saja di pasaran domestik, tapi kita juga buat kawalan di pintu masuk. Dan kebiasaannya kita, selain daripada kita menjalankan pemeriksaan ke atas label-label produk, sama ada dia patuh atau tidak dengan kehendak kita, kita juga ada masanya kita akan ambil sampel produk yang kita syaki mungkin ada berlaku pelanggaran kepada kita punya peraturan ni. So kita akan ambil sampel untuk analisis lah. So ini termasuklah produk-produk kopi pracampur ni. Dan memang ada kopi pracampur yang kita kesan mengenai bahan yang dilarang lah. So yang itu kita dah ambil tindakan ke atas pengeluar dan kita juga wawarkan dalam siaran akhbar lah. Baik. Okey, bagaimana pula dengan peranan pengguna? Bagaimana pengguna boleh membantu? Okey. So pengguna sendiri dia ada dua lah. Satu, untuk produk yang dah siap lah. Kalau produk dah siap tu, of course dia kena baca label. Kena baca label. Pastikan label tu ada. Kalau produk tu tak ada label, baik tak payah belilah. Sebab kalau jadi apa-apa, kita nak cari siapa untuk dipertanggungjawabkan. Okey, itu yang pertama. Kalau untuk makanan yang dijual di restoran-restoran dan sebagainya, of course pemilihan yang pertama sekali penting adalah premis yang bersih lah. Premis yang bersih. Okey. Dan juga pengendali dia bersih, peralatan digunakan semua bersih dan tidak ada makhluk perosak dan sebagainya. Itu adalah basic lah. So itu adalah tanggungjawab pengguna. Dan kalau mereka rasa ragu-ragu dengan keselamatan satu makanan ataupun dia nampak
premis itu kotor, sebenarnya dia boleh buat aduan di pejabat kesihatan daerah terdekat. Ataupun di mana-mana Jabatan Kesihatan Negeri, ataupun melalui laman sawang spab.moh.gov.my. Itu laman webnya. Ataupun melalui Facebook kita, Facebook bahagian Selamatan dan Pemakanan, BKKM HQ. Apa dia? Kita punya tu BKKM HQ. BKKM HQ. /HQ. Oh, /HQ. Sorry, BKKM HQ. Ya. Dan untuk makluman semua, Akta Makanan dan Peraturan ni, kita boleh dapati salinan dia dalam bentuk soft copy di laman sesawang kita sebenarnya. E-book dalam laman sesawang kita, fsq.moh.gov.my. Itu adalah masalah. Boleh tab sekarang. Sekarang ikut fsq.moh.gov.my. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh nampak banyak aktiviti yang kita jalankan untuk kalangan keselamatan dan pendidikan, bukan sahaja penguasaan akta tapi juga dari segi pembangunan industri dan sebagainya, termasuklah persijilan, GMP, HACCP dan sebagainya. Cukup menyeluruh di dalam Akta Makanan itu. Ini satu benda yang kita perlu ambil kira juga. Kadang-kadang sekarang ni kita tahu sedap je, tahu viral je kita beli. So sebenarnya pengguna ni sebenarnya ada tanggungjawab juga. Betul. Kan? Kita belajar juga, kita baca juga Akta Makanan ini supaya kita lebih tahu dan lebih peka dengan apa yang peniaga jual. Betul. Alright, jadi itulah dia. Terima kasih ucapkan kepada Encik Badrul Zaman Abdul Rahim yang sudi bersama dengan kita pagi ini untuk memberikan sedikit info mengenai peraturan makanan. Alright, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak kongsikan perjanjian. Perjanjian apa? Awak perjanjian syaitan. Alamak, takutnya. Kembali selepas ini dalam Amerika. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Sedikit perkembangan di akhbar kita nak kongsi bersama dengan kalian yang menuntut MHI. Haziq, mulakan. Okey, first kali. Semalam saya ada baca dekat X mengenai rombakan kabinet. Saya ingat itu adalah berita palsu. Tapi rupanya memang akan ada rombakan kabinet selepas setahun. Kalau baca di muka hadapan utusan ni, dan 6 kementerian dijangka alami perubahan. Dekat BH pun ada Betul. Ini rombakan yang dilakukan setelah setahun di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan dan difahamkan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia sumpah simpan rahsia akan dijadualkan berlangsung di Istana Negara pada jam 2.30 petang ini. Yep. Itu adalah perkara yang memang kita tunggu, apa update-nya untuk hari ini. Dan apa yang lagi kita tunggu adalah mengenai kes Allahyarham adik Zain Ryan, di mana hari ini dah masuk episod baru untuk kita tahu siapa pembunuh Zain Ryan. Dan kalau baca dekat sini, penduduk-penduduk sekarang mungkin makin takut dan trauma. Betul. Dan sebab mereka tak kisah untuk keluar duit, untuk keluar pasang CCTV. Yalah, sebab kita tak tahu siapa sebenarnya dalang yang terbabit dalam pembunuhan ini. Jadi mereka yang mempunyai anak-anak, kita sebagai ibu bapa pastinya akan berasa dalam keadaannya resah, bimbang, takut keselamatan anak-anak kita yang berada di kawasan terbabit. Jadi kabarnya di Harian Metro, mayat Zain dibuang ketika hujan lebat dan petunjuk makin jelas. Di muka hadapan betul-betul muka hadapan ni ada, tapi ada sedikit kalau kita baca polis minta untuk pihak polis untuk dapatkan ruang untuk membuat siasatan supaya kita tidak mengeluarkan apa-apa spekulasi, tidak mengeluarkan apa-apa berita palsu, supaya kita bagi ruang kepada pihak polis untuk buat siasatan secara menyeluruh. Baik, kita sama-sama mendoakan sebagai rakyat Malaysia, kita mendoakan agar kes ini dapat dipermudahkan dan dapat menemui siapa sebenarnya pembunuh adik Zain Ryan. Alright. Jadi kepada anda semua jangan lupa Grand Brilliant Studio mempersembahkan sebuah filem seram blockbuster yang merupakan untuk pembukaan tahun 2024 iaitu Anak Perjanjian Syaitan 2 yang kini kembali menuntut janjinya. Yang diterajui oleh Ika Farhana, Alif Satar dan Fasha Sanda serta diarahkan oleh Dr. Ahmad Idham yang telah pun berada di Pawagam yang akan berada di Pawagam mulai 4 Januari 2024. Jangan lupa saksikan Anak Perjanjian Syaitan 2. Baik.
Okey, esok takut. Esok MHI akan bawakan topik berkenaan dengan scam melalui nombor telefon. Ya Allah, Hello? banyak sekali ya. Kalau dekat Telegram dan sebagainya, Ramai. kadang-kadang kita tak ikut pun. Tiba-tiba dia muncul Scammer Ya. ada macam-macam cara, modus operandi yang mereka lakukan untuk menggunakan kita, mempergunakan kita. Jadi, sesama kita saksikan esok, jangan lupa 9.30 pagi di TV3 seperti biasa. Terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini. Ya, terima kasih juga yang memberi maklum balas kepada topik yang kami bincangkan. Jangan lupa untuk saksikan MHI esok. Jaga diri. COVID-19 dah pun meningkat kesnya. Ya, jaga mata, jaga hati. Teruskan komen di Facebook MHI TV3. Saya Aziz Husni. Saya Faria On. Bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.